Cerita ini mengisahkan Pak Ali yang mempunyai 2 orang isteri, iaitu Labu dan Kundo. Hasil dari perkahwinannya yang pertama, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Manakala isteri keduanya Kundo turut melahirkan seorang anak perempuan bernama Bawang Putih. Selepas kematian Pak Ali yang disengat oleh seekor ikan sembilang, hidup Labu dan Bawang Merah semakin terseksa apabila mereka dipaksa melakukan pelbagai kerja rumah oleh Kundo. Tambah menyedihkan, madunya tergamak membunuh Labu di dalam sebuah perigi di belakang rumah mereka. Pembunuhan ini disebabkan Mak Kundo benci dan dengki akan si Mak Labu. Suatu hari, Bawang Merah didatangi sebuah mimpi mengenai ibunya yang telah meninggal dunia ekoran tindakan dari ibu tirinya. Kini, jasadnya telah bertukar menjadi seekor ikan kaloi di dalam perigi tersebut. Ibunya sempat berpesan agar membawa nasi melukut dengan sayur keladi untuk dibuat makanan bagi si ikan kaloi. Maka, bermulalah kehidupan Bawang Merah yang terseksa akibat perbuatan ibu tirinya dan Bawang Putih. Hari ini, mana Mak ni? Tidak pulang-pulang. Hai Asmirah, engkau ni tak ada kerja lain ke? Ha? Oh pergilah basuh baju ke? Sapu rumah ke? Ini tak, cuci tulang saja je lah kau ni. Ambil ni, menyampah aku. Tidaklah Mak, Merah bukan bermalas-malasan. Merah sudah selesaikan apa yang perlu diselesaikan untuk hari ini. Lagi menjawab cakap aku. Benci betul lah budak ni. Tidak Mak, Putih nampak Merah curi tulang. Dah lah tak buat kerja rumah. Betapa susah bersih yang hangus. Badan lelah cuci sendiri. Nyawa ayah sudahlah putus. Kasih ibu mana dicari. Dahlah anak yatim. Pemalas pula tu. Benci aku. Jom ni. Jom Putih, balik. Hailah Jelita, cantik sungguh rupamu ini. Pasti satu hari nanti kau akan berkahwin dengan anak raja. Betul tu Mak. Nanti kalau Putih sudah berkahwin dengan anak raja, Putih akan beri semua yang Mak mahu. Bukan macam budak somoy tu. Sudahlah tak cantik, buat apa pun tak reti. Baiknya anak mak ni. Tak macam si Merah tu. Dah lah tak ada mak. Lagi kan tak ada bapa. Tak sedar dirinya tu. Buat kerja pun ada kadar tu. Tak sukanya. Kenapa nasibku begini? Laju, laju, buaiku laju, beriring tegaknya tinggi. Indahnya alam di waktu siang, pergi ke pekan bersama rakan. Matamu indah bagaikan bintang. Siapakah namamu si gadis rupawan? Tidak, jangan ganggu saya. Nanti. Merah hilang daripada pandangan raja. Setelah itu, dia ke tasik untuk berjumpa dengan maknya. Merah datang ni Mak. Mak, timbullah. Merah bawa nasi melukut dengan sayur keladi. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Timbullah bonda oi, timbullah, tunjukkan diri. Nasi melukut dengan sayur keladi. Mak, timbullah Mak. Mak nak tahu tak? Sejak pemergian Mak, layanan Kundur dan Putih dah berubah. Semua kerja rumah, semua Merah yang kena buat. Menyapu, basuh baju.
Ya Allah, Kau permudahkanlah urusanku, Ya Allah. Oh, kat sini rupanya budak pemalas tu. Patutlah tak nampak dekat rumah. Apa yang dia buat tu? Aku rasa sungguh hairan lah. Kenapa dia memanggil ikan tu mak labu? Tak boleh jadi ni. Nanti kau, aku bagi tahu mak. Putih segera pulang untuk memberitahu Mak Kundur tentang apa yang dilihatnya sebentar tadi. Manalah mak ni? Mak! Putih, apa kau terpekik-pekik ni? Naik letih lah. Tinggal aku jangan kau terpekik-pekik ni. Ada apa, Putih? Alah, hai mak. Putih ada perkara penting mau dibilang ni. Perkara penting apa lagi ni, Putih? Kau tak nampak ke aku tengah sibuk ni, lipat kain ni? Begini, mak tidak hairan ke? Kebelakangan ni, Putih nampak Merah selalu keluar dari rumah sambil bawa bekal nasi. Putih hairan lah mak. Jadi pagi tadi, Putih adalah mengejar si Merah. Putih nampak Merah, dia pergi bermain di tasik, main dengan ikan. Dia bernyanyi-nyanyi memanggil ikan. Apa yang kau mimpi ni, Putih? Betul lah mak, Putih tak tipu. Apa yang Putih bilang semuanya nyata. Lepas tu kan mak, yang paling menghairankan, Putih nampak dan Putih dengar Merah bermain dengan ikan. Lepas tu dia panggil ikan tu mak labu. Kau ni biar betul, Putih. Betul. Ini tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi ni. Sekejap. Mak ada rancangan. Apa kata esok engkau bawa mak pergi ke tasik. Kita tangkap ikan yang selalu Merah bercakap tu. Lepas tu kita goreng je ikan tu, bagi Merah makan. Putih setuju. Besok Putih bawa mak dekat tasik yang Merah selalu main dengan ikan tu. Okey, kita pergi awal pagi. Di sini lah mak, tasik yang selalu Merah bermain. Oh, kat sini pergi kau labu. Hai mak. Itulah, sabarlah mak tengah nak cari. Dapat. Dapat pun kau ikan kaloi. Di sini rupanya kau labu. Jom kita balik masak. Mak Kundur pulang dan menggoreng ikan kaloi itu tanpa pengetahuan bawang merah. Merah, anakku Merah, bangunlah, sudah kesiangan ni. Ya mak, kenapa mak kejut Merah? Naik ke anak mak ni? Ya mak, kesiannya. Mak ada masakan ni makanan untuk Merah. Jemputlah makan. Mak dengan Putih dah makan dah sebentar tadi. Baik, terima kasih mak. Merah makan ya. Makanlah. Sekejap Merah. Sekejap mak. Terima kasih. Kesian anak mak tengah. Seperti biasa, Merah ke tasik untuk memberikan nasi melukut dan sayur keladi kepada maknya. Merah bawa nasi melukut dengan sayur keladi. Mak. Apa yang kau cari tu? Kau cari mak kau ke? Ya. Kau tahu tak mak kau tu dalam perut kau tu? Luculah dia ni. Apa yang Merah dengar ni? Betul lah. Kau ingat kami tipu kau ke? Kau tu usah kau selesaikan lagi. Emak kau sudah pun kau makan. Pandang ke? Merah yang terkejut bahawa ikan yang dimakannya adalah mak labu berasa amat sedih dan bermain di buai. Bukankah kamu wanita di itu hari bukan? Jangan ganggu saya. Nanti dulu. Ya? Ada apa? Siapa kamu ni? Beta anak raja negeri ini. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Tuanku datang ke rumah Patik mesti ada hajatnya.
masuk ke hutan seorang diri. Bahaya dan maut sentiasa menanti. Besarnya hajat datang kemari mencari seseorang yang beta sukai. Kemarin, beta ada masuk ke dalam hutan untuk berburu. Sambil beta berburu, beta terdengar seorang gadis sedang menyanyi. Lalu, beta mengejarnya sehingga ke rumah ini. Jadi hajat beta untuk mencari gadis tersebut. Gadis? Oh, memang ada gadis di rumah ni. Anak patik. Putih namanya. Kalau begitu, panggilkan Putih untuk beta. Merah? Tidak. Kenapa ni Putih? Mari kau Putih. Putih, jangan bermain begini. Diam. Jangan berani kau keluarkan suara. Jangan, Putih. Apa salah Merah? Dengar ya. Kalau sedikit suara kau aku dengar, nahas kau kerjakan. Putih? 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 Oh, Putih. Ya, Mak. Kemari. Ya, ada apa, Mak? Ni kat sini. Ada orang nak jumpa dengan Putih. Jumpa dengan Putih? Siapa? Ya, anak raja negeri ni. Anak raja? Dia nak kahwin dengan Putih ke, Mak? Sabar Putih, sabar. Nak jumpa Putih tapi mak pun tak pasti apa sebabnya. Jadi, dekaslah. Putih suka lah, Mak. Jadi, inilah anak patik tuanku. Namanya Putih. Rupa yang manis sekali. Ampun, tuanku. Beribu-ribu ampun. Patiklah gadis yang dibuayan tempoh hari. Pohon beringin, tegaknya tinggi. Jadi kalau begitu, mari kita ke buayan itu. Beta mahukan Putih untuk berbuai dan menyanyikan lagu Kemari. Kalau dia Putih nanti dah buat apa-apa. Pak nampak waktu dah kita cakap dengan mak ni. Tapi mak, Putih tak tahu lagi yang Mira nyanyi. Nyanyi je. Kau kan nampak hari tu dia bercakap dengan mak ni. Nyanyi je. Buai, laju, laju. Pohon beringin. Mak, kenapa ni tak gerak? Kawayun je buat ni. Aku nak kahwin dengan anak raja. Cukup. Berhenti. Sekarang jujur pada beta. Ada gadis selain Putih ke di rumah tersebut? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ya benar, ada gadis lain selain daripada Putih. Tapi gadis itu bukan anak patik. Namanya Merah. Jadi bawakan Merah berhadapan dengan beta agar beta dapat memastikan dialah gadis yang beta mahukan. Patik menjunjung perintah. Mari Putih balik. Putih. Ya, Mak. Mana kau kurung si Merah tu? Mari sini Putih tunjukkan di mana Putih kurung si Merah. Hai, budak-budak ni. Inilah tempatnya. Di sinilah Putih kurung Merah. Putih. Padai muka kau ni. Engkau ni kata jahat pasal menyayangi beban keluarga. Nasiblah si Raja tu nak jumpa dengan kau. Bangun. Bangun. Dia nak ke mana? Dah, ikut saja. Cepatlah Merah. Lambat saja kau ni. Ish. Ampun tuanku. Sudah aku bawa Merah berhadapan dengan tuanku. Silakan. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin, tegaknya tinggi. Ya benar. Inilah suara merdu yang beta dengari sewaktu berada di hutan. Beta titahkan kamu berdua dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan tindakan kamu ini. Perkara menipu menunjukkan rakyat murka terhadap raja.
Mencari rezeki biarlah berkat. Rezeki yang berkat dijadikan harta. Hati ini sudah lama terpikat. Sudikah Yunda menjadi pemaisuri teater? Analisis kritikan sastra, bawang putih dan bawang merah. Baiklah, sebelum kita menganalisis kritikan sastra yang terdapat dalam skisa bawang putih dan bawang merah, marilah kita fahami dahulu apa itu kritikan sastra. Menurut Azman Rahmat et al. 2023, kritikan sastra sebagai cabang ilmu saintifik dan merupakan kegiatan menghayati secara total, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Kritikan yang pertama adalah kritikan sanjungan. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang terbaik. Berdasarkan skitsa, sikap bawang merah yang sabar dan tabah dalam mengharungi rintangan hidup tanpa kasih ibu dan ayah telah memberi kesedaran kepada pembaca dan penonton untuk mengamalkan sikap kesabaran dalam diri supaya dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tabah dalam menghadapi pelbagai rintangan. Contoh yang dapat dilihat dalam skitsa bawang putih dan bawang merah. Bawang merah menurut segala perintah ibu tirinya, Mak Kundur, walaupun Mak Kundur sering memarahinya. Mari kita lihat contoh kepada kritikan sanjungan. Penatnya hari ini. Mana Mak ni? Tidak pulang-pulang. Hai Asmirah, engkau ni tak ada kerja lain ke? Ha? Kau pergilah basuh baju ke? Sapu rumah ke? Ini tak. Cuci tulang saja je lah kau ni. Ambil ni. Menyampah aku. Tidaklah Mak. Merah bukan bermalas-malasan. Merah sudah selesaikan apa yang perlu diselesaikan untuk hari ini. Lagi menjawab cakap aku. Benci betul lah budak ni. Kritikan yang kedua adalah kritikan teguran. Kritikan ini bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Berdasarkan skitsa, walaupun Mak Kundur dan bawang putih amat benci terhadap bawang merah, tetapi pengolahannya sumbang, hina dan marah-marah menyebabkan hilang kenikmatan untuk menghayatinya. Sebagai contoh yang terdapat dalam skitsa, Mak Kundur dan anak kandungnya bawang putih menggunakan bahasa yang kurang sopan ketika menyindir bawang merah yang merupakan adik bawang putih dan anak tiri Mak Kundur ketika bawang merah sedang menyapu di hadapan mereka. Contoh yang terdapat dalam kritikan teguran. Hailah jelita. Cantik sungguh rupamu ini. Pasti satu hari nanti kau akan berkahwin dengan anak raja. Betul tu Mak. Nanti kalau Putih sudah berkahwin dengan anak raja, Putih akan beri semua yang Mak mahu. Bukan macam budak somoy tu. Sudahlah tak cantik, buat apa pun tak reti. Baiknya anak Mak ni. Tak macam si Mira tu. Dah lah tak ada mak. Lagi kan tak ada bapa. Tak sedar dirinya tu. Buat kerja pun ada kadar tu. Tak sukanya. Kritikan saranan. Kritikan ini menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Dalam karya ini dapat dilihat bahawa bawang putih mengikat adik tirinya bawang merah di sebatang pokok dan Mak Kundur mengabaikannya lalu menggunakan bahasa yang tidak sopan kepada anak tirinya bawang putih. Mak Kundur tidak seharusnya menggunakan pelambangan seperti bawang putih telah menjadi beban keluarga sebagai simbolik. Hal ini dapat memberi kesan kepada anak yang kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya dan menganggap dirinya tidak berguna. Berikut merupakan contoh kritikan saranan. Ya Mak, Mana kau kurung si Mira tu? mari sini Putih tunjukkan di mana Putih kurung si Merah.
Hai, budak-budak ni. Inilah tempatnya. Di sinilah putih kurung merah. Putih. Padai muka kau ni. Engkau ni kan penjahat tak pasal menyayangi beban keluarga. Nasiblah si Raja tu tak jumpa dengan kau. Bangun. Dia nak ke mana? Dah, ikut saja. Kritikan pendekatan. Kritikan ini pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan yang dapat dilihat berdasarkan cerita ini, bawang merah merintih sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan segala urusan. Bahawasanya ibadah menyucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkat tangan ke darjat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Nilai taat ini ditunjukkan melalui watak bawang merah ketika berada di tasik untuk berjumpa dengan ibu kandungnya yang telah berubah menjadi seekor ikan kaloi. Mari kita lihat contoh kritikan pendekatan. Mak, Merah datang ni, Mak. Mak, timbullah. Merah bawa nasi melukut dengan sayur keladi. Wahai bondaku, si ikan kaloi. Timbullah bonda, oi. Timbullah, tunjukkan diri. Nasi melukut dengan sayur keladi. Mak, timbullah, Mak. Mak nak tahu tak? Sejak pemergian Mak, layanan kundur dan putih dah berubah. Semua kerja rumah, semua Merah yang kena buat. Menyapu, basuh baju. Ya Allah, kau permudahkanlah urusanku, Ya Allah. Oleh itu, berdasarkan kritikan yang dinyatakan, ianya dapat menyumbang pengetahuan dan dapat membaiki kesalahfahaman yang timbul di antara pengarang dengan pembaca. Hal ini juga dapat memberi keterangan kepada pengarang supaya karya yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan peringkat pembaca.